أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Alhamdulillah, seperti mana biasa kita bertemu pada setiap bulan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipanjangkan umur lagi, insya-Allah. Kalau tuan-tuan berimpun kat depan saya ni lebih seronok saya tengok. Yang ni saya kena kona macam tu, kona tengok itu. Duduk kat depan saya ni lagi bagus berimpun. Dia nak mengaji ilmu manfaat, tuan-tuan, kita duduk rapat-rapat insya-Allah. Percayalah, saya yakin ilmu yang kita dapat beramal dengan baik. Ilmu dia mengubah hidup manusia menjadi lebih baik daripada dahulu. Itu yang terutama dia. Kalau kita mengaji duduk macam tu juga, ilmu tu ilmu yang tak manfaat pada kita. Walaupun ilmu tu baik. Ya, selalu saya ulang kalimah, Nabi didik para sahabat duduk ni rapat dengan Nabi, dengan di antara para sahabat tu bertemu antara lutut dengan lutut. Dia punya rapat tu sebenarnya macam tu. Ya, jadi insya-Allah pada pagi yang berbahagia ni kita meneruskan pengajian kita di dalam kitab Kelebihan Solat Tahajud. Dan hari itu kita berhenti di muka surat 9. Ya, kita berhenti di muka surat 9. Dan hari ini kita sambung di muka surat 10. Berhubung dengan hukum solat tahajud. Kenapa mengaji bab tahajud ni? Panjang dah umur dia. Tak start tahajud. Tu kan ya. Jadi kenapa? Kerana tahajud tu kita baca dah dalam ayat Quran hari itu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Orang yang beriman dan tinggi iman dia tu, amal dia, tempat tidur dia tu tak duduk lama atas tempat tidur dia. Dia bangun menghabiskan malam dia itu dengan tahajud, khaufan wa tama'a, dalam keadaan dia takut kepada Allah, dalam keadaan dia harap kepada Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Dan tuan-tuan percaya dan yakinlah bahawa seluruh kajian yang telah dilakukan oleh para ulama berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah mendapati ada perubahan besar kepada orang yang dia melazimi salat tahajud di dalam kehidupan dia. Walaupun tahajud kita tak macam tahajud Nabi 100%, tapi kita paling tidak termasuk golongan yang berusaha untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 10, hukum salat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ulama bersepakat. Maksudnya ijma' ulama. Okey, bukan segelintir lah. Semua ulama bersepakat bahawa salat qiyamul lail. Solat qiyamul lail. Apa maksud? Semua solat sunat bermula daripada dia waktu malam sampai subuh tu, nama dia solat qiyamul lail atau solat sunat, atau dipanggil tahajud. Bangun di tengah malam buat apa saja kebaikan, itu namanya tahajud. Hukumnya adalah sunat muakkad, sunat yang dituntut. Jadi kalaulah sunat yang dituntut tu tak sepatut kita tinggal lah. Paling tidak lah kita usaha untuk buat. Sebab sunat tu, kalau kita baca hadis, Nabi kata tahajud itu wajib baginya dan sunat bagi umatnya. Ya, kita kalau tahajud jadi wajib ni, banyak juga dosa lah.
Sebab meninggalkan nasib baik, itu sunat dia. Sunat dia tu pula muakkadah, sangat dituntut. Ya, sangat dituntut. Walaupun begitu, yang pertama sunat muakkad, sunat yang dituntut. Ya, walaupun begitu, para ulama dan orang-orang soleh amat menitik beratkan sunat, tapi dia jaga macam wajib. Dia jaga tu macam wajib, dan tidak meninggalkannya disebabkan kelebihan dan fadilatnya yang sangat banyak. Maksudnya, kalau kita duduk mengaji yang tiap-tiap bulan ni, tuan-tuan kalau ingat, puan-puan ingat, inilah tawaran besar daripada Allah. Inilah harga runtuh. Ni, buat sikit dapat banyak, buat sikit dapat banyak, buat sikit dapat banyak. Offer yang disediakan oleh Allah, para sahabat, para ulama, orang yang mau kebaikan, mereka ni menitik berat benda yang Allah tawarkan kepada kita. Hampa nak tak? Kami nak. Hampa nak tak? Kami nak. Ini kita Allah tanya hampa nak? Tak apa, biar pergi dulu. Biar pergi dulu tu sampai kita pergi terus. Mati duk tunggu, tangguh. Rugi. Tapi para ulama, dahlah mereka tu ulama. Ilmu tinggi. Amal tu kelebihan dan fadilat. Allahu Akbar. Mereka duk nampak, aku tinggal, aku rugi. Walaupun dia sunat. Aku tinggal, aku rugi. Sebab esok, kata ulama, semalam sudah menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Esok itu hak mutlak Allah Ta'ala. Hari ni hak kita. Kalau hari ni kita tak pulun, esok belum tentu lagi. Baik. Syekh Sa'di Abu Ja'id berkata, sesungguhnya ijma' umat. Ijma' itu apa? Kita tahu dah kan ya? Sepakat bahawa qiyamul lail adalah sunat muakkad yang bukan fardu. Kita tak boleh pandai-pandai kata hang tinggal sembahyang tahajud, dosa besar, masuk neraka. Itu tak boleh. Tapi kalau hang tinggal solat tahajud, hang rugi besar, yang tu ada. Itu kita kena faham. Ya, dalam menghukum itu kita kena faham. Baik, kecuali apa yang dihikayatkan daripada sebahagian salaf, yakni yang mewajibkan. Siapa salaf? Salaf yang dipanggil sebagai salafi. Siapa mereka ni? Orang-orang atau alim ulama yang hidup mereka itu tahun 300 tahun hijrah ke bawah, berhampiran dengan Nabi. Tuan-tuan kalau belajar tentang generasi, kita akan mengaji Nabi bersama generasi pertama, iaitu sahabat. Itu sahabat yang pertama sekali. Nabi meninggal saja, Nabi wafat saja, maka mai pula generasi kedua, namanya tabi'in. Tabi'in, mereka jumpa sahabat tapi tak pernah jumpa Nabi. Siapa yang jumpa Nabi namanya sahabat. Kalau perempuan, sahabiah. Tapi kalau bila Nabi wafat saja, dia mai satu generasi baru yang jumpa sahabat tapi tak jumpa Nabi. Nama mereka tabi'in. Dia mai lagi satu generasi sahabat, semua tak ada dah. Semua sahabat tak ada, yang tinggal tabi'in saja. Generasi baru tu nama tabi'ut tabi'in. Generasi selepas tabi'in, tabi'ut tabi'in. Habis dah tabi'in pun tak ada, habis sebagainya, semua meninggal. Yang ada tabi'ut tabi'in, dia mai generasi baru namanya salafus salihin. Ni salaf, salafus salihin, orang salaf. Salaf ni kalau kita baca dalam sirah dan sejarah, mereka itu disebut oleh ulama orang yang hidup 300 tahun hijrah ke bawah. Siapa yang kita ni 1446, depa tu 300 dan ke bawah. Kalau 300 dan ke atas, dia tak panggil salaf, dia panggil khalafi atau khalaf. Itu. Sebab tu kalau kita mengaji, contoh. Kita main masjid, nama masjid kita Al-Bushra. Ulang main masjid, ulang. Mati tak tahu Al-Bushra tu apa. Pelik lah. Sedangkan duk di kampung, duk mulut ni duk sebut Al-Bushra, tapi tak mau ambil peduli. Tu masalah kita. Tak mau. Masjid mana? Al-Bushra.
Duduk di belakang rumah saya ni, tu bangga ni. Belakang tiap-tiap hari pi. Al-Bushra tu masuk apa? Tak tahu, masjid itu maksudnya. Dah tu. Al-Bushra. Kalau kita baca ayat Quran, wa basyiri sabirin, khabar gembira. Ya, kan ya? Khabar gembira. Satu pengkhabaran yang cukup sempurna buat kita. Mai saja dapat khabar daripada Allah. Mai saja dapat khabar daripada baginda Nabi SAW. Baik. Itu namanya salaf. Dan sebahagian salaf telah mewajibkan. Ya, ia adalah ditolak dengan ijma' sebelumnya berdasarkan kepada hadis sahih. Walaupun sebahagian orang mewajibkan, maka sebab ijma' ulama kata tak boleh kata wajib. Pasal apa tak boleh? Sebab Nabi tak kata wajib. Jadi siapa kalau dia nak kata wajib bagi diri dia, boleh. Tapi dia tak boleh kata wajib. Tak. Anak-anak sekolah tahfiz saya, mereka tahajud juga. Tapi kalau tiba-tiba lah dia kata, ustaz, minggu depan tak mau tahajud, boleh tak boleh? Boleh. Pasal apa? Sebab dia bukan wajib. Tu boleh, tak ada masalah. Maksudnya kita kena faham dalil dan perintah dulu. Dan perintah mendirikan qiyamul lail khas bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak tu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya kedudukan dia adalah qiyamul lail khas untuk dia dan wajib untuk dia. Telah dinasahkan bagi umatnya. Apa maksud nasah? Batal. Telah ditiadakan. Pada Nabi, ya solat tahajud. Pada umatnya, nasah. Habis, batal. Dan yang ni telah diijma'kan. Lihat al-mawsu'ah al-ijma' fi al-fiqh al-islami. Maka tu yang pertama. Jadi pendapat ini clear lah. Clear dia yang kita faham dalam bab ni, dua perenggan ini, bahawa ijma' ulama' mengatakan mau tak mau, walaupun ada orang kata wajib, ada itu, ada ini dan sebagainya, maka dak, kesimpulan mereka adalah sunat yang sangat dituntut. Dia bukan sunat saja, tapi dia sunnah. Dia sunnah. Apa maksud sunnah dengan sunat ni? Sunat belum tentu sunnah. Apa maksud sunnah? Sunnah confirm Nabi buat. Sunat belum. Kita duk anggap ni perkara ni sunat, perkara yang baik. Tapi kalau dia tak termasuk sunnah, kalau Nabi tak buat tu, dia tak jadi sunnah. Tu kita kena beda. Baik, tak apa, kita sambung. Penulis menukilkan di sini beberapa pendapat. Siapa penulis ni? Ni Dr. Zulkifli Al-Bakri. Pendapat daripada kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, antara lain menyebut para fuqaha sepakat tentang syariat qiyamul lail, pensyariatan. Ya, dalam Islam ada namanya solat tahajud. Hak tu kena terima. Itu pensyariatan. Ya, dalam Islam ada namanya tahajud. Itu bukan bid'ah, itu bukan kajian tambah-tambahan, bukan. Kerana itu adalah amal Nabi SAW, di mana mereka menggunakan beberapa istilah yang beri makna galakan. Apa maknanya? Tengok muka surat 11. Antaranya bagi ulama Hanafi dan Hambali. Ulama mazhab ni sebenarnya besar, banyak, bukan 4 saja. Kalau kita nak baca mazhab ni, mazhab Zahiriyah lah, itu banyak. Tapi mazhab yang utama, yang sempurna, yang kita rujuk, bermula daripada mazhab Imam Hanafi. Hanafi duk tang mana? Hanafi nu Bangladesh, Pakistan, India, sedikit bahagian China. Ada setempat-tempat itu. Tapi kalau pergi Pakistan, India, Nepal, hak ni semua Hanafi. Kami mengaji di Pakistan, mengaji mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi, sentuh isteri tak batal. Wuduk, sentuh isteri tak batal. Bila batal sentuh isteri ni? Berjimat baru batal. Bila ada wuduk, jimat baru batal. Sentuh, peluk, cium, belaga pipi, cuk-cak tak batal. Itu mazhab Imam Hanafi. Sebab tu kita kadang-kadang jangan taksub sangat dengan kita punya pendapat. Sebab apa? Kadang-kadang kita jemput tu imam bulan Ramadan, daripada Pakistan. Pakistan tu dia, tuan-tuan kalau mengaji di Pakistan,
Kami mengaji ikut tiang. Satu tiang tok guru, satu tiang tok guru, satu tiang tok guru. Masjid sana banyak tiang, macam Masjid Haram dengan Masjid Nabawi tu. Jadi bukan mengaji duduk dalam universiti. Saya lah, orang lain masuk ni, orang masuk universiti. Oh, contoh kan. Pergi duduk orang tu mengaji. Satu tiang tok guru fiqh, satu tiang tok guru qiraat, satu tiang dia macam tu. Tok siap dia. Tok siap dia hafal 30 juzuk, boleh mengajar kitab ni. Allahu Akbar. Tok siap. Tok siap kita buat tarik contoh nak bagi tahu kesungguhan depa kata mengaji kami tak tinggi, kami tak pergi tak mana pun, tapi bila dia duduk dia baca kitab, dia syarah kitab, Allahu Akbar. Nah, itu mazhab Imam Hanafi paling tua. Turun yang kedua mazhab Imam Maliki. Maliki tu tok guru Imam Syafi'i. Imam Maliki kata masa sembahyang sunat, solat sunat, maka cukup baca Fatihah rakaat pertama, Fatihah rakaat kedua. Tak payah baca surah. Itu Imam Maliki kata. Imam Maliki ni ahli hadis dalam 4 mazhab ni terutama. Dia mai turun Imam Syafi'i anak murid dia. Imam Syafi'i kata dah. Hak paling baik sekali solat sunat tu, setiap rakaat pertama Al-Fatihah dengan Qul ya ayyuhal kafirun, ataupun rakaat kedua Al-Fatihah dengan Qul huwallahu ahad, ataupun dengan surah, jangan tinggal surah. Anak murid dengan tok guru, depa bercanggah pendapat, tapi depa peluk cium. Depa tak bergaduh. Kita baru baca kitab 3 muka surat, terus hukum orang lain neraka terus. Tu siapa mengaji tiba-tiba dia ujub dan bangga diri dia paling pandai, maka ketika tu dialah manusia paling bodoh sekali. Dia sedang dikuasai oleh syaitan. Syaitan kata bagus dia ni dapat ilmu masuk neraka. Kan? Jadi kita kena mengaji. Turun daripada mazhab tu Hanafi, Maliki dan Asy-Syafi'i. Syafi'i hak kita ikut ni. Imam Syafi'i ni pengikut dia satu dunia ni paling banyak dia pengikut Imam Syafi'i. Merata ada. Imam Syafi'i pula kalau kata hak batal tu, Imam Hanafi kata tak batal. Batal dia bila dengan isteri atau dengan perempuan ni berjima baru batal. Mai mazhab Imam Maliki kata tak batal. Bila batal dia sentuh, bila timbul seram sejuk baru batal. Sentuh dia main remang bulu roma. Masa tu baru batal. Tak nak bagi faham. Dia datang syahwat. Tapi kalau sentuh tak datang syahwat, tak batal. Turun main Imam Syafi'i. Nombor 3. Dia ikut peringkat tu. Turun main Imam Syafi'i. Menyentuh, tersentuh, tanpa lapik suami isteri atau mana-mana lelaki atau wanita ajnabi, hukumnya batal. Turun main satu lagi pula. Mazhab Imam Hanbali, Mekah Madinah. Imam Hanbali kata sentuh, menyentuh tak batal. Macam Imam Maliki, tapi sentuh yang mendatangkan syahwat baru batal. Tak boleh Ustaz. Tak boleh apa? Hang pergi semayang di Mekah, depa semua mazhab Imam Hanbali. Hang duk ikut dia tak ada rasa apa ke? Tu sebab tu kita jangan taksub. Perangai hulu, taksub dan melampaui batas, orang lain semua salah, hang seorang saja betul. Ini semua kerja setan. Tu kita perlu faham di sini. Baik. Sunat di sisi mazhab Hanafi dan Hanbali. Apa maksud dia? Imam Hanafi dan Hanbali kata qiyamul lail atau solat tahajud tu sunat. Sunat ni hukum yang kita faham adalah buat dapat pahala, tinggal rugi tapi tak berdosa. Dia ada 3 Dia ada 3. Sunat buat dapat pahala, tinggal rugi tapi tak berdosa. Kita pula kita mengaji kot lain. Kita mengaji sunat buat dapat pahala, tinggal tak ada apa-apa, sampai tua tak ada apa-apa, akhirnya tinggal sampai ke mati. Tak, bukan yang tu. Yang kedua, mandub ni cuma alihan bahasa saja. Mandub ni adalah satu perbuatan yang kalau sunat ni nampak macam Nabi buat tu kerap Nabi buat
Tapi sunat Nabi buat kerap-kerap. Mandub ni sunat juga, tapi macam solat duha. Solat duha ni Nabi tak buat tiap-tiap hari. Kalau kita nak buat tiap hari pun tak ada masalah lah. Tapi Nabi tak buat tiap hari. Nabi tak pernah dalam riwayat dia buat dalam rumah dia. Aisyah tak pernah riwayat. Tapi Nabi keluar jalan pi duduk uruskan masyarakat, kemudian tiba-tiba pi singgah rumah Ummu Hani. Singgah Ummu Hani, Ummu Hani meriwayatkan Nabi solat duha. Bukanlah buat tiap hari. Tapi kalau siapa boleh buat, bagus. Itu namanya mandub. 1-2 kali berhenti, 1-2 kali berhenti. Yang ketiga, mustahab di sisi mazhab Imam Syafi'i. Apa maksud mustahab ni? Sunat tadi tu Nabi buat kerap. Mandub tu 1-2 kali. Mustahab ni apa nak buat okey, tak buat pun tak apa. Macam tu lah. Tapi Imam Syafi'i ni dia tekan. Imam Syafi'i ni kalau kita mengaji, dia digelar sebagai Nasrus Sunnah, pejuang, pendekar bagi sunnah. Kita duk kata sunat ya Ustaz oi, sunat ya Ustaz oi, sunat ya. Tak, Imam Syafi'i dia cukup jaga. Sangat-sangat jaga. Sebab tu bila Imam Syafi'i khilaf pandangan tentang baca qunut subuh, kalau ikut mazhab, kalau tak, saya alhamdulillah sempat mengaji kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Dr. Wahbah Zuhaili, 4 mazhab. Jadi kita belajar, kita tengok, kalau mazhab Imam Hanafi, dia kata tak payah baca doa qunut. Mazhab Imam Maliki, tok guru Imam Syafi'i pun kata tak payah. Qunut subuh tak payah. Nak baca qunut nazilah saja. Imam Hanbali di Mekah, kita tahulah, kita ada pergi umrah dah, kita pergi haji dah, memang dia tak baca. Tapi mazhab Imam Syafi'i, dia pandang bahawa Nabi pernah buat. Jadi dia kata, jaga, itu sunnah Nabi, buat. Tapi dia tidaklah mengatakan orang yang tak buat tu jatuh batal. Tak. Tu kita mengaji kena bagi luas. Dan di hujung tu ulama khilaf. Khilaf ni maksudnya berbeza pandangan dalam menafsirkan ayat Quran atau hadis. Hak tadi Imam Hanafi dia tengok ayat Quran, dia kata tak batal ayat Quran cara dia tafsir. Tapi Imam Syafi'i tafsir kata batal. Itu cara. Khilaf ni timbul dari situ. Kalau dia kata ustaz, saya khilaf, cuma saya tak jumpa hadis, tu bukan khilaf, tu bohong. Khilaf ni mesti ada hadis. Cuma cara faham hadis tu dia lain. Cara faham hadis, ya, itu dia lain. Okey, jadi khilaf ni berbeza pandangan berkenaan dengan kefarduan yang telah dibincangkan. Maksudnya ada ulama kata solat tahajud fardu, ada. Tapi ijma' mengatakan sunat. Dah, habis bab tu saja. Hukum macam tu. Hukum dia adalah clear, hukumnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa jaga, dia akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah dijamin rumahnya akan dibina dalam syurga, dan rumahnya dekat dengan rumah Nabi, berjiran dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sejarah pensyariatan. Qiyamul Lail adalah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Taala. Maksudnya dia ada hukum hakam di dalam Islam, ya. Syariat itu syariat Allah dan juga syariat Rasul. Banyak gesaan dari ayat-ayat Al-Quran. Ni kita nak mengaji, rujukan pertama kita Quran. Bukan tiba-tiba dia mai satu penceramah mai kata, aku hari ni nak bagi tahu dengan semua para jemaah, tok guru aku mimpi dapat ilmu laduni contohnya. Contohlah, tok guru kami jumpa Allah Taala satu malam 7 kali. Tu dia nalar ke Nabi jumpa Allah Ta'ala pun sekali ya, masa Isra' Mi'raj. Tok guru hang boleh jumpa 7 kali. Tu pun pengikut ni berbas-bas. Pantal meh berapa bas? 1 bas. Okey. Saya pun program baru ni, program banyak di Perak. Banyaklah, Bagan Datuk lah, apalah semua. Banyak. Sangat banyak. Okey. Jadi dia kata tok guru dia jumpa Nabi satu malam 7 kali. Jumpa Allah. Jumpa Nabi satu malam 70 kali. Dahsyat, bagus betul tok guru dia tu. Kita tak mau dengar orang main di meja ni, dia duk main cerita penglipur lara bercerita, mak jenin cerita, kita tak mau.
Tapi kita nak mengaji berpandukan kepada Al-Quran. Yang ni cerita bahawa kita bangun 2/3 malam. 2/3 malam nak bahagi macam mana? Malam bermula daripada pukul 7. 7, 8, 9, 10, 11. 4 jam yang pertama. 1/3 malam yang pertama. Okey? Itu 1/3. Yang kedua, 12, 1, 2, 3. Itu 1/3 yang kedua. Yang 2/3 ni maksudnya yang ujung sekali tu. 1/3 yang ketiga tu start daripada pukul 3, 4, 5 pergi sampai ke subuh. Hak tu paling sempurna sekali. Tu paling sempurna lah, paling cantik sekali. Jadi siapa larat start daripada pukul 12 sampai atas terus pergi. Tapi badan kita pun dia perlu rehat juga. Cuma rehat tu jangan banyak sangat. Kan, atas dunia bukan waktu untuk kita berehat. Rehat tidur tu istirahat sikit-sikit. Rehat paling sempurna tunggu mati. Mati rehat sungguh. Masjid Bushra tak payah main lah. Mati dah. Bil kan duduk belakang tahun mana? Tahun tu. Oh, tepi hotel. Oh, tepi hotel. Hotel dah siap belum? Belum lagi. Saya dah lama dah tunggu nak pergi booking. Tu kan. Lah tiap-tiap bulan main duduk-duduk jauh-jauh tu kan. Okey, mana tahu mungkin dia pergi percuma. Mana tahu kan. Dah. Tapi nak bagi tahu kita sampai macam tu. So kita lihat, buat amal 2/3 malam. Siapa larat, siapa tak larat, dia ambil sebahagian daripada 1/3 malam yang akhir. Masuk subuh lah pukul berapa? 50 lebih lah. Kan? Lebih kurang macam tu lah. 5.54, 5.56 macam tu kan. So bangkit pukul 5, gosok gigi elok, ambil wuduk, cuci muka, pakai Fair and Lovely ke apa, cuci muka fresh sikit. Lepas tu buat solat tahajud 2 rakaat, baca panjang sikit. Nak baca panjang Pak Ustaz, muka kita hafal pun tak. Pula kan, tak apalah, baca pi lah apa yang kita ingat pun. Buat 2 rakaat kan. Buat 2 rakaat, kemudian minta doa pada Allah Taala. Nah, antara bukti dia kita tengok di sini muka surat 12. Ingat tuan-tuan, rujukan pertama dalam hidup kita tentang agama bukan tok syekh, bukan, tapi Al-Quran. Bila seorang-seorang tok syekh bawa mai Al-Quran, maka kita ikut dia. Tapi kalau dia mai duk cerita benda merapu-merapu apa semua, yang tu tak payah. Nah, Allah Ta'ala sebut dalam surah apa? Al-Muzammil. Hak ni kita duk dengar selalu. Allah menyebut, Ya ayyuhal muzammil Qumil layla illa qalila Nisfahu awinqus minhu qalila Aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nah, Muzammil 1 hingga 5. Kata Allah apa? Wahai orang berselimun. Kita lah yang tidur. Ayat ni turun kat Nabi sebenarnya ni. Turun kat Nabi. Ada orang kata, Ustaz, Nabi pun tidur. Awak tak tidur sebab dia orang. Nabi tidurlah sebab dia orang. Pasal apa? Takkanlah Nabi tidur. Lah ada orang perangai macam tu. Saya cerita dalam satu ceramah, Nabi dan para sahabat ditidurkan oleh Allah sehingga jaga habis dah waktu subuh. Matahari naik lah. Matahari dia hadis sahih. Nabi jaga-jaga tengok matahari naik, subuh habis lah. Sebab mereka keletihan berhenti berjalan jauh untuk musafir. Nabi kata, ya Bilal, ada tukang dua orang tukang azan, Abu Mahzurah dengan Bilal bin Rabah. Ya Bilal, hang azan. Kan? Bilal pun azan. Ni habis waktu dah. Azan. Lepas azan tu Nabi masih buat 2 rakaat solat sunat. Solat sunat subuh. Kita katalah pukul 8. Qabliyah subuh dia buat lagi. Para sahabat pula depa tak cakap banyak. Sami'na wa ata'na. Depa dengar, depa tengok, depa buat. Dia tak tanya banyak. Pasal apa buat time-time macam ni? Dah, kita duk tanya tak start-start. Waktu kita banyak tanya tapi buat dah. Depa ikut. Selesai dah habis depa tanya, ya Rasulullah, tak
takkan kena buat juga 2 rakaat solat sunat subuh ni? Time ni kita terlepas waktu ya. Kata Nabi SAW, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar, solat sunat subuh ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Rugi manusia yang meninggalkannya. Itu baginda Nabi SAW terjaga. Tiba-tiba habis dah baca hadis tu, ada jemaah kat tangan, Ustaz, takkanlah Nabi terlepas waktu subuh. Dia kata gitu. Duk takkan. Hadis clear tu. Sahih takkanlah. Allah nak bagi tahu. Pasal apa Allah bagi Nabi tidur macam tu? Sebab kita nak mengaji. Lain kali kalau kita tertidur, kita bangkit, buat macam Nabi buat lah. Sebab tu Nabi tu tempat untuk kita merujuk segala amal kita. Nabi terlena-terlena, Nabi bangun buat macam tu. Jadi tak adalah gambaran pada kita, oh kalau aku terlena, nanti bangkit buat macam tu. Itulah kaedah dia. Boleh ke tidak Nabi tu kalau Allah tak bagi dia terlena? Boleh je. Tapi saja Allah nak buat macam tu. Tu tujuan dia. Kalau kita memang terlena selalu. Badai jauh. Baik. Wahai orang berselimut, qum. Bangun. Al-lail. Tu dipanggil qumil laila illa qalil. Bangunlah solat tahajud pada waktu malam. Selain dari sedikit masa untuk tidur. Atas dunia ni tidur sikit-sikit cukup lah. Ini siang malam pagi petang tidur. Duduk di rumah lena, pi pejabat lena, duduk dalam kereta. Jadi duduk dalam kereta, orang perempuan dia masuk-masuk kereta saja. Laki start jalan tengok dia, elok. Sengat. Tu kan orang perempuan lah. Dah, pasal apa? Sebab dia duduk di rumah letih. Jadi masuk-masuk kereta kena aircon, memang lena. Kita tu pitang mana pun nak lena. Sedangkan baru bangkit tidur ya. Tadi ni baru bangkit tidur ya. Main subuh lah nak tidur pula. Tu ni disebut gini. Bukan orang lain yang kita mengaji untuk kita. Sedikit waktu masa untuk tidur. Tidur betul-betul bila mati. Tidur betul-betul bila duduk di alam barzah. Kita akan ditidurkan macam pengantin baru, Nabi kata. Lagi nak tidur bahagia nanti masuk syurga. Ustaz, nak tunggu mati rehat. Belum tentu lagi Ustaz, lambat lagi nak mati. Mana hang tahu esok lusa kalau mati? Kita duk rasa macam hidup kita panjang. Okey? Baik. Iaitu separuh dari waktu malam. Pertama, Allah Ta'ala bagi gambaran nisfahu awin qus minhu qalila. Nisfahu dulu, separuh dulu. Maksudnya power lah, 2/3 terus lah. Start daripada pukul 12 ke atas tu kan, dia 7 pi hak tu. Sebab tu kita duk ulang mengaji di Al-Bushra ni, kita selalu duk ulang mengaji, kita kata Nabi tidur awal. Jadi kita kalau nak kena pada sunnah Nabi, tidur awal. Yang duk tengok wrestling sampai pukul 12, siapa suruh? Syuk. Tengok wrestling, dah lah depa pakai seluar dalam masa wrestling tu. Haram dah. Lepas tu bawa bini pula tu pergi tengok. La ilaha illallah. Yang bawa bini semua geng AJK semua. Pergi tengok wrestling di kedai Tom Yam. Haram lah. Sebab mereka buka aurat pakai seluar dalam saja. Tapi kadang-kadang sebab benda tu dah biasa kita buat, kita tak rasa berdosa. Kita tak rasa berdosa dah. Allahu Akbar. Jadi tidur tu tidur awal. Dan separuh dari waktu malam, atau inqus minhu qalila, atau kurang sedikit daripada separuh. Dia mula tu kalau siapa-siapa nak buat, ambil 3 jam lebih kurang macam tu lah. 3 jam tu sebab daripada maghrib kita dah beramal dah. Main masjid, dengar ceramah apa semua gitu gini. Lepas ceramah boleh makan, lepas makan boleh bungkui. Lepas tu balik pun duk buat baik dengan anak-anak, jumpa isteri apa lebih kurang. Dah. Lepas tu kita tidur. Jadi ambil kalau boleh 3 jam, 4 jam macam tu. Atau kurang sedikit daripada tu. Kurang tu ikut kita lah. Kurang tu ikut kita. Kurang kita macam mana? Dia bangkit lebih kurang macam tu. Ambil masa 15 minit menjadi. Tak apa Ustaz, 15 minit nak buat apa? Lebih baik daripada hang tak buat langsung.
15 minit satu hari. Kalau 55 tahun, cuba kira tengok. Buat 2 rakaat solat tahajud cukup witir 1 rakaat pada permulaan yang tu surah dulu, ataupun lebihkan sedikit. Maksudnya kalau kata dekat sini, apa yang disebut adalah separuh malam. Separuh malam kita tu buang masa untuk dunia kita, rehat. Separuh malam tu untuk ingat kepada Allah Ta'ala. Dia memang bila kita duduk dalam tahajud, kita jadi VVIP, very very important person. Menghadap Tuhan tu kita berdua dengan Tuhannya. Kalau ini kita ramai-ramai. Sebab tu ada seorang sahabat, dia rasa, aku ya Allah rasa rahmat sungguh. Pasal apa? Aku dapat solat tahajud berdua dengan Nabi. Berdua dengan Nabi. Solat fardu ni ramai. Solat tahajud berdua dengan Nabi. Kena malam tu dia kata, tu dia Nabi baca 286 ayat tambah 176 ayat. 286 tambah 176, kita terjunam. Betul, para sahabat ni dia punya seronok dapat solat berdua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita ulang balik. Orang yang tidur, qum, bangunlah. Bangun buat apa? Buang tu selimut, bangun solat tahajud di waktu malam, ya, selain daripada kita waktu rehat kita, iaitu kita mula dengan kaedah lebih kurang separuh malam. Ambil, kita katalah malam daripada pukul 7 ya sampai pukul 7, dia ada 12 jam, maka kita ambillah separuh malam bagi orang yang kuat. Dan seterusnya, ataupun kurang daripada separuh malam, ataupun lebih daripada separuh malam. Selain daripada kita solat tahajud ni, Allah Ta'ala sebut warattilil qur'ana tartila. Masa sembahyang tahajud tu baca bagi elok-elok. Baca, kita kadang-kadang pun merapu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bunyi gitu kan. Tak cepat. Kita baca tu macam rasa Tuhan tak nampak kita, tak beradab langsung. Bila dengan YB bercakap tunduk kepala bukan main. Baik YB, boleh YB, no problem YB. Tu dengan Tuhan ni baca ikut suka hati dia ya. Sampai kita tak rasa langsung kehadiran Allah Ta'ala. Dalam solat adalah pertemuan paling akrab seorang hamba dengan Tuhannya. Dan paling dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika setiap kali dia sujud. Tapi waktu tu kalau kita tak rasa kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, something wrong somewhere. Kita angkat Allahu Akbar. Bacaan doa iftitah tu jangan tinggal. Inilah ilaha illallah. Terus buat tak peduli ustaz, sunat ustaz, menyunat sampai ke mati tak baca-baca. Tu patut kita bacalah doa iftitah ni. Bukan satu, doa iftitah ada 12 jenis. Kita ambil nombor 13, sunat, tak payah baca. Tu perangai kita. Ada 12 pilihan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai. Hadis riwayat Imam Muslim. Tak payah baca panjang-panjang. Esok saat lagi main solat lain pula. Terus wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh sampai habis. Esok main solat lain pula. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. Dia main solat lain pula. Allahumma ba'id baini wa bainal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Dia begitu. Kan ya? Banyak pilihan. Tolong jangan tinggal. Dalam hadis sahih, Nabi kata, apabila ada seseorang memuji Allah dalam doa iftitahnya, maka Allah buka pintu langit, angkat amal dia pada waktu tu juga. Allah buka pintu langit untuk turun kerahmatan dan keberkatan pada orang yang baca tu. Malaikat ni berebut-rebut bertulis banyaknya kebaikan. Ini kita tinggal daripada umur 6 tahun sampai 66 tahun tinggal. Tak start. Kalau dibiak bukan kata 66, 6 jahanam.
Jom kita rebut lagi peluang kita. Okey? Jadi bila baca Quran, baca perlahan-perlahan. Kalau kita jenis hafal pendek pun tak apalah. Tapi kita baca perlahan-perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca dia baca waqaf. Tapi kalau hang nak baca wasal pada bacaan surah tak ada masalah. Kan dia baca wasal, kalau nak baca sambung kena jaga juga. Kena baca waratil Quran tartil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Satu gitu. Dia jangan baca ikut suka hati je. Tambah-tambah kita orang lelaki ni, jomlah belajar tajwid sikit. Ini baca ni bunyi macam Jerman. Betul? Dia tu Jawa, bunyi macam Jerman. Kadang-kadang bini jadi makmum tu, bini macam nak tegur, subhanallah tu. Tapi tak sampai hati ya. Jom ngaji sikit bagi betul. Dan hendaklah engkau dan pengikut-pengikutmu membiasakan diri masing-masing, yakni dengan ibadat yang berat pada hawa nafsu. Mai sembahyang fardu berjemaah ni tak ada masalah sebab orang mai semua. Puasa Ramadan semua tak ada masalah sebab semua orang puasa. Puasa sunat ada masalah. Puasa 6 contohnya kan, puasa 6. Kita nak puasa, sana open house. Kita nak puasa, sana rugi. Tak puasa apa lah. Tak puasa. Pasal apa? Sebab dia kondisi dia. Kalau orang semua puasa, kita tak rasa apa-apa. Tapi dalam keadaan orang duk makan, tiba-tiba kita nak kena puasa. Hawa nafsu dia mai satu macam. Tuan-tuan buka dalam surah Yusuf, surah 12 pada ayat 53. Allah bagi tahu innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ni dia mengajak kita kepada kejahatan. Kita pi duduk kan, tengok cerita Hindustan 2 jam tak ada masalah. Duduk kat dalam kuliah ya. Duduk je syahid terus, syahid. Tu syahid dunia akhirat lah tu. Dah semua hawa nafsu. Dia buat kita rasa tak seronok duduk dalam taman syurga. Walaupun Nabi janji orang duduk dalam majlis ilmu, Allah semakin melebarkan jalannya menuju ke syurga Allah SWT. Tapi nafsu tak. Nafsu ni kalau kita mengaji dalam syurga, kalau nak masuk syurga, dia perbuatan yang tidak disukai nafsu. Itu jalan ke syurga Allah Ta'ala. Yang tu baca Quran 3 ayat menguat 13 kali. Kalau tengok handset ni, ada 1K ni, ada 1000 orang. Ada 1000 orang pagi ni dalam online ni kan ya. Jadi kalaulah dalam bab kita panggil apa hak lain-lain ni tak ada masalah. Tak ada masalah. Pi pasal malam 19 lorong boleh jalan. Tak ada masalah. Pi tu IOI Puchong Perdana nu dekat Putrajaya tu. Ada 6 tingkat, betapa punya luas. Gaut semua dia pi, tapi gaut. Ya, dia main-main nak semayang, dia tarik kerusi, perangai tak senonoh orang tua macam kita ni. Apa dia? Main-main nak semayang, tarik kerusi, tak dan apa-apa, berdebu, meletak terus. Bukan tak boleh, dia patut dia berdiri dulu. Allahu Akbar. Dah tak larat dah, baru duduk. Akhirnya mati dalam keadaan solat dia batal, tak sah langsung. Sebab dia mampu berdiri, tapi main-main dia letak badan itu. Allahu Akbar. Sedangkan dalam solat, utama dia pertama sekali, siapa yang mampu berdiri wajib berdiri. Bila dah lemah tak mampu, maka masa tu boleh duduk. Tadi masa pergi dekat IOI Mall tu 6 tingkat elok, tak ada masalah. Siapa? Hawa nafsu.
Hawa nafsu ni dia buat macam-macam kita. Nak masuk syurga yang kekal abadi, kita tak apa elok. Hawa nafsu tak suka. Kan? Hawa nafsu dia kata hang pergi perbesar rumah bagi elok sikit. Hang hidup lama tu dia. Sedangkan Imam Syafi'i kata, aku keliru melihat manusia bergelak ketawa ni, buat ambil dunia ni semata-mata sampai tak ingat akhirat. Sedangkan kain kafan dia sedang dalam dijahit, ditenun kain kafan itu. Ni kita tak tahu esok lusa. Tu yang doa semua tu spray. Tu pun masuk kilauan emas. Ya Allah. Betul. Apa? Sungguh. Minta maaf lah. Kita pergi kenuri kahwin. Saya pergi awal. Sebab saya tak mau belaga dengan tengah hari. Sekejap main dengan pengantin. Dia main pelik-pelik sekejap kan. Pengantin law pula pakai baju tu. Dia punya labuh tu 100 rantai belakang, 1 rantai. 100 meter belakang ada 16 orang duk pegang. Benda tu tak boleh. Tasyabuh nama dia. Ya, hukumnya haram secara mutlak. Ini jadi saya pi rumah pengantin ni pukul 11.30 kalau dia berbuka, saya confirm sampai. Lah sampai ada seorang pegang mikrofon lah. Pukul 11.30. Pukul 11.30 bayangkan. Awal-awal muskurani ki wajah tumho गुनगुलानी की वजह तुम हो जिया जाए ना ओरे पिया रे. Tu yang karaoke tu Tok Bilal. Sebab Tok Bilal suara sedap. Betul. Allahu Rabbi. Sabarlah satu. Kadang-kadang ya Allah, kan ya. Maka kita ni buat bagilah elok-elok dalam kehidupan. Dia hawa nafsu memang macam tu. Hawa nafsu. So kita jangan terpedaya dengan hawa nafsu, kerana sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahyu Al-Quran yang mengandungi perintah yang berat. Kita rasa berat. Hawa nafsu nak main masjid, dia rasa berat. Sembayang di rumah sudah, Allah offer pi masjid hang dapat 27, duduk di rumah hang dapat 1. Maksudnya tu. Solat tahajud hang dapat rumah dalam syurga Allah Ta'ala. Berat. Tapi dia punya hadiah dia juga besar. Kita nak ambil exam, nak dapat nombor 1, bukan boleh duduk saja. Sebab tu SRP fail. Duduk saja. Tiba-tiba ni minum ayat penerang hati, baca buku tak mau, pergi sekolah tak mau, nak terang tak mana, minum kembung perut, fail juga SRP. Tapi cuy, dulu pula SRP zaman kita 3 kali ambil, tak dulu tak boleh naik 3 tempat. Kan? Saya tak tahulah kalau tuan-tuan muda, ini muda lagi. Dia muda lagi, 38 pula lah ni. Nah, jadi kita bagi tahu kepada ni diri kita bahawa wahyu tu yang turun lagi berat tuntutan, lagi besar hadiah yang Allah Ta'ala bagi. Saya kalau tuan-tuan ni sekali ni saya balik ni hak bulan ni ada 10 program. Tak ada 10 program. Sampai esok baru saya balik. Daripada hari Khamis hari tu Masjid Jerai, Seri Jerai, di Gurun, Surau Perwaja, Gurun tu apa semua. Kata-kata sampai ke Penang, Taman Brown lah apa sebagainya. Kalau ikut letih. Tapi letih dalam buat baik tu satu nikmat yang cukup besar. Kita takut masa kita panjang. Sat-sat rombongan. Sat-sat bukan kata kat Pantai Remeh, bukan. Pantai Remeh baguslah main yang pergi tempat yang betul. Madat singgah, singgah kan. Dia pun mesti ada satu kewajipan ni. Dia satu link. Tu kan ya. Pihak ni tak apalah. Saya selalu tegur orang perempuan. Sat-sat rombongan. Lepas tu ini kira okey ada orang lelaki. Ni semua perempuan. Lelaki seorang ni driver. Ya, driver. Lepas tu dia tinggal lelaki mereka di rumah. Lelaki makan toge saja 3-4 hari. Kan? Jadi jomlah kita tambah kebaikan. Kita bukan buat kerana kita nak buat, tapi kita buat kerana itu perintah Allah.
Kita tak mau buat benda-benda yang jauh daripada peringatan, melainkan peringatan yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup di hujung ni Al-Syaukani berkata, qumil lail. Ya, qumil lail, yakni laksanakanlah solat pada malam hari. Apa maksud solat malam hari? Kalau ikut kaedah Nabi, kita tidur dulu. Tidur dulu. Kalau kita rasa macam tidur memang tak ada harapan, tahajud dululah. Itu je. Tapi paling baik kita tidur dulu. Nabi tidur lebih kurang pukul 9, 9.30. Itu paling baik sekali. Saat ni pukul 12 bangun. Okey. Tapi kita tidur, kemudian bangun tu, apa yang perlu kita buat dalam bab solat malam Nabi? Nabi mulakan 2 rakaat yang ringkas. 2 rakaat tahajud. Habis 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Habis 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Habis lagi tambah 2 rakaat. Paling minima dan paling kurang Nabi buat 8 tambah 1. Jadi 9. 8 rakaat tahajud, 1 witir. Okey. Atau biasa Nabi buat 11. 8 tambah 3. Atau ya, maksimum Nabi pernah buat 10 tambah 3. 13. Kita 9 tak pernah buat. 11 Ramadan. Ramadan lah 11. 13 tak ada harapan. Habis tu nak buat apa? 3. Buang hak 10. Buat 3 je. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Tapi siapa yang boleh buat 2 hak tu, Allahu Akbar. Ni nalar ke? Ya. Power, memang power. Buat 2 rakaat. Ustaz, dalam solat ni kita nak bahagikan. Pertama, solat tahajud. Kedua, solat taubat. Pada hakikatnya Nabi tak ajak macam tu. Yang Nabi ajak bangkit sembahyang sunat di waktu malam. Jadi itu semua nama dia solat tahajud. Niat ni sahaja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Buat pada waktu malam. Allahu Akbar. Tu solat tahajud tu. Atau kalau nak ambil khusus, kita boleh kata sahaja aku solat tahajud kerana Allah Ta'ala, 2 rakaat buat. Sekali lagi habis dah zikir, bangkit buat pula sahaja aku solat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala itu. Kalau tuan-tuan tanya saya buat yang tu. Ada orang kata, tak, saya buat tahajud dulu 2 rakaat, lepas tu saya buat taubat 2 rakaat. Okey, saya kata taubat ni dosa yang mana? Dosa masa zaman Jepun attack Malaya. Law baru nak buat. Law ke baru nak buat? Aduh, tu perangai manusia. Ada seorang makcik, bukan orang Batam Remeh lah, orang lain. Ada seorang makcik, dia tanya kita, Ustaz, solat taubat ni bila nak buat? Saya tanya balik, makcik buat bila? Sebab kita nak faham dia cara dia tu kan. Makcik buat pukul 4 pagi. Ustaz punya pandangan macam mana? Saya punya pandangan macam ni. Kalau makcik buat dosa pukul 8 pagi, kemudian nak tunggu pukul 4 pagi baru nak buat solat taubat, makcik mati maghrib. Macam mana gaya? Tu perangai kita tak betul. Kita tak ikut sunnah. Solat taubat ni bukan tunggu waktu malam. Solat taubat lepas kita buat dosa. Buat dosa, Allahu Akbar. Pi ambil wuduk, masa tu menghadap Tuhan. Sujud itu, Allahumma kan ighfirli, iaitu Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan aku. Rabbighfirli, Rabbighfirli, tolong minta ya Allah ya Tuhan, tolong ampunkan. Tu baru betul. Ini buat dosa tu masa zaman Jepun tu. Twist sampai ke lantai. Kugiran. Ni geng-geng kugiran semua ni. Ya betul. Ni pun lebih kurang ni. Geng kugiran semua. Iya, Candeni Batu Lima Sik. Betul ke? Dulu nalar ke? Power kan. Tapi alhamdulillah dia pemain masjid dah. Ada semua. Betul. Dulu di Kedah ni masa kecil-kecil ada jebung. Ingat? Jebung. Orang lain tak tahu jebung. Jebung orang lelaki berpakaian wanita. Kan ya? Tak, benda tu haram. Dah tahu dah haram. Puluh juga. Alhamdulillah sampailah kita adalah pemahaman sikit. Kan ya? Maka jom kita perbetulkan supaya kita jadi macam tu patutnya. Solat ni, malam ni solat tahajud. Kita buat solat mula-mula solat tahajud, lepas tu buat solat taubat, lepas tu buat solat istikharah. Solat istikharah tu bukan apa? Sebab teringin nak menikah seorang lagi.
Boleh ke tak boleh? Agak-agak bini bagi ke atau bini tak takut dengan kita? Atau bini menakutkan kita? Itu contohnya. Menakutkan. Lepas tu buat solat hajat. Tak. Benda-benda pada saya lah, kita ikut sunnah Nabi, solat malam. Apa solat yang kita buat? Semua tahajud. Itu nak dipaham. Okay? Firman Allah, illa qalila, melainkan sedikit daripada waktu malam ini, yakni solatlah kamu sepanjang malam kalau ikutnya. Ya, dalam kitab Fathul Qadir menyebut kita ni solat sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Waktu malam tu buat sungguh-sungguh, dan kecuali tidur kita tu cuma sedikit sahaja. Okey, jadi kita berhenti dulu di muka surat ni. Ada lagi sambungan pembahagian di muka surat 13. Lepas tu kita buat kesimpulan. Sambil-sambil tu kalau ada soalan boleh tanya soalan. Pertama sekali yang kita mengaji, kesimpulan kita yang pertama, ada soalan? Boleh. Solat taubat. Nak buat solat taubat ni kena tidur dulu ke atau boleh terus buat? Dia tak kira tidur atau tak kira apa. Lepas saja hang buat dosa, buat solat taubat. Tak kira siang malam pagi petang. Hang tunggu-tunggu mati. Nak buat solat taubat pukul 4 pagi, mati pukul 4 petang. Habis. Apa pun tak dapat. Awak tiba-tiba lawan mak bapak siang hari ni. Jadi anak derhaka. Jadi macam tu. Maka lepas tu, Allahu Akbar, segera pergi ambil wuduk dengan sempurna. Lepas tu solat taubat 2 rakaat. Solat taubat tu waktu sujud tu, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku zalim berbuat dosa atas diriku, ampuni aku ya Allah. Hak tu tak apa ustaz. Memang tahu dah hang apa lagu Hindustan dia. Tukang, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan aku. Ustaz, hak tu pun tak reti ustaz. Rabbighfirli, ya Tuhan ampunkan aku. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Minta kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa kita. Tak payah tunggu lagi dah. Takut nafas kita ni pun lebih kurang saja yang ada pun. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Dalam ni saya tak sempat tengok tadi. Hasnah Abdul Rahman, dia kata buat lepas isyak, qabliyah, ba'diyah, taubat, witir, takut tak sempat nak buat, Tuhan dah ambil kita. Bagus, tapi kadang-kadang tak bagus juga. Contohlah, kalau kita duk fikir buat semua nanti Tuhan ambil, kita yang solat jamak kasan macam mana raya? Kan ya, solat jamak. Kita duk kata tak apalah ni, saya daripada Selangor mai. Esok nak balik Selangor balik. Daripada Selangor saya mai sini. Saya buat, katalah saya buat jamak takhir. Zuhur tak sembahyang. Zuhur tak sembahyang lah, kita sembahyang asar. Bila time solat asar, kita nak buat jamak. Cuba kita fikir. Kalau mati macam mana? Jangan fikir di luar daripada kebenaran yang Allah bagi. Bila Allah bagi boleh buat sebelum tidur, boleh buat lepas tidur, hang boleh pilih. Ustaz, saya tidur terus ustaz. Tak, dan hang pahala dapat. Sebab tu solat jamak ada sebahagian kata saya tak buat ustaz. Kita jangan sombong. Tu hadiah daripada Allah Taala. Saya tak buat jamak takhir ustaz. Takut zuhur ni tinggal dalam perjalanan sebelum asar mati. Maka kita kena bertanggungjawab dengan Tuhan. Hang belajar tak mana? Tu manusia, pelik manusia. Dia melangkaui keputusan Allah dan Rasul. Maka boleh, tak ada masalah hang nak buat sebelum boleh. Tapi sebab tu Nabi dia fikir, dia bagi tahu kepada kita, dia ajak kita yang terbaik semua solat malam itu dilakukan selepas bangun dari istirahat tidur. Tiba-tiba pula kita kata doa nak buat awal ustaz. Pertama, kita tak dapat sunnah Nabi. Kedua, kita menganggap seperti perbuatan Nabi itu tak berapa kemah. Akhirnya kita terlepas daripada syafaat baginda Nabi SAW. Okey. Alhamdulillah,
kita tutup ada 1,200 orang dalam tahniah kepada AJK Masjid. AJK Masjid dapat pahala besar sebab 1,200 orang ni buat kita dapat kat sini. Alhamdulillah. Okey, kita sampai sini dulu. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan. Kita jumpa di bulan hadapan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana biasa, siapa-siapa yang nak derma kepada pusat tahfiz saya di Bukit Beruntung, sangat-sangat dialukan. Moga-moga Allah bagi kebaikan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa teman-teman sepengajian kami ya Allah. Ampuni umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Bantu kami dalam usaha kami melakukan salat malam dan salat tahajud ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpun kami di dalam taman syurga ini ya Allah, himpun kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.